الحمد لله رب العالمين. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah jumpa lagi kita hari ini bersama dengan saya. Okey, kalau sebelum ni kita banyak buat review, ada juga buat review pasal apa? Kereta, pasal property dan ada juga pasal kerohanian. Okey, jadi hari ni di bawah kerohanian hari ni kita nak belajar sama-sama dan juga ulang kaji, iaitu bacaan Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab kita selalu baca Al-Fatihah ni dalam sembahyang. Sehari paling kurang kita baca sebanyak 5 kali. Betul tak kawan-kawan? Okey, jadi hari ni kita ulang kaji membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang selalu kita baca nak buat apa-apa sekalipun. Sebab Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, terpotong sesuatu amalan itu bila mana ianya tidak dimulakan dengan basmalah. Jadi sesuatu amalan yang tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ianya adalah terpotong, iaitu tidak terkira, tidak disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak buat kebaikan, nak buat apa-apa perkara pekerjaan, kita kena sentiasa membaca basmalah. Okey. Okey, jadi hari ni kita nak ulang kaji sebenarnya, bukan ada apa-apa pun, kan? Maklumlah, selalu baca tapi kita tak ulang kaji, kan? Jadi hari ni kita ulang kaji asas fardu ain, yang mana akan saya share kepada anda untuk surah Al-Fatihah. Jadi kawan-kawan boleh tengok kat belakang skrin. Hari ni kita belajar secara interaktif, okey? Boleh nampak kan? Okey, jadi hari ni kita nak baca suratul Fatihah, dinamakan dengan suratul Fatihah ataupun nama lain surah Fatihah ni Sab'un Matani, 7 ayat yang berulang-ulang, dan juga dinamakan juga dengan Fatihatul Kitab, iaitu pembuka Al-Quran, pembuka kitab, ataupun juga dinamakan juga dengan Ummul Kitab. Banyak jugalah nama-nama Fatihah ni, dengan banyak-banyak gelaran sebab dia istimewa kan. Jadi Al-Fatihah ni ada banyak nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk surah Al-Fatihah. Okey, dan teringat satu hadis Nabi SAW, kalau Fatihah ni baca tak betul, jadi takut solat kita tak sah. Jadi itu yang kita risau. Jadi Fatihah ni kita perlu tekankan berbanding dengan surah-surah yang lain. Jadi Fatihah ni kena betul lah. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, baik membaca Al-Fatihah. Okey, jadi sama-sama kita baca, kita ulang kaji. Kita mulakan dengan ayat yang pertama, surah Al-Fatihah, iaitu kalimah basmalah. Okey, ada yang tanya basmalah tu apa? Basmalah tu adalah nama bagi Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita sebut Bismillah kan? Okey, itu namanya adalah basmalah. Okey, kita mulakan dengan isti'azah. Isti'azah ni apa dia? Isti'azah ni adalah nama lainnya juga dipanggil ta'awudz, iaitu a'udzubillah. Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Ta'awudz ni perlindungan lah, mohon perlindungan. Okey. Jadi kawan-kawan dah ready belum? Okey, kalau dah ready, hari ni kita akan belajar satu persatu macam mana nak sebut kalimah Al-Fatihah tu dalam surah Al-Fatihah ni dengan betul. Okey, jadi saya tak nak ambil masa lama, kita belajar secara asas saja dan insya-Allah ringkas, padat tapi mudah untuk kita faham. Okey. Okey, kita mulakan dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bacaan bismillah Bismillah. Bismillah. Okey. Baris bawah. Kemudian ada sin mati, kena bunyikan huruf sin tu. Bis. Huruf sin macam mana? Sin. Ada desiran kat situ. Bahasa mudahnya kita panggil desiran. Bis. Huruf sin. Is. Jadi kena bunyikan baris bawah. Bi. Kemudian sin mati. Bis. Millah. Millah, huruf mim ni kita nak sebut dia kena katup bibir, kena rapatkan bibir. Mim, dia punya makhraj huruf dia di bibir, asyafatain, di kedua belah bibir. Jadi kalau kita nak sebut huruf mim, cuba kita matikan dia. Im, jadi semua dekat bibir. Okey, jadi kalau ma. Jadi bibir tu kena katup kemudian buka. Ma, mi, mu.
Okey. Ma, mi, mu. Jadi dia punya makhraj tempat keluar huruf adalah di syafatain, iaitu di bibir. Okey, millah. Okey, millah, lah ni nampak tak kat sini? Ini adalah lafzul jalalah. Dalam istilah tajwid disebut sebagai lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah. Mana-mana kalau kawan-kawan, kalau korang nampak kalimah Allah ni dalam Al-Quran, automatik dia akan dibaca panjang. Jadi lafzul jalalah dekat sini kena baca panjang. Kena baca panjang dengan kadar 2 harakat. Jadi bismillah, bismillah, millah. Sebelum kalimah Allah ni ada mim dari bawah, jadi dibaca dengan nipis. Bismillah, lah. Kalau katakan sebelum kalimah Allah tu berbaris atas ataupun berbaris hadapan, fathah dan juga dhammah, maka perlu dibaca dengan tebal, dibaca dengan tafkhim. Contoh dia, kat sini bismillah. Pernah dengar? Rasulullah, Rasulillah, Rasulullah. Okey, untuk baris atas dan juga baris hadapan, dibaca kalimah Allah tu, lafzul jalalah, dibaca dengan tebal. Rasulullah, lallah, Rasulullah. Kalau baris bawah, dia bunyi dia lain. Rasulillah. Boleh faham Okey, kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ra ni ada sabdu, syaddah. Jadi hi ni kena masukkan kepada huruf ra. Ra yang bersabdu. Sebab apa? Ra bersabdu ni bila dia ada sabdu, kita kena idghamkan dia, masukkan dia kepada huruf yang kedua. Okey. Bismillahi. Kalimah asal dia bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Jadi kalau kita baca satu-satu. Okey. Jadi kat sini kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ra ni pada atas dia tebal. Dibaca dengan tafkhim. Dalam istilah tajwid dia, tafkhim tu tebal. Huruf ha. Ha ni ha pedas. Kita kena bezakan ha pedas ni dengan ha yang bulat tu. Dipanggil dengan ha pedas ni ha maftuhah. Ha maftuhah dengan ha simpul, bunyi dia lain. Sebabnya makhraj dia ha ni dekat bahagian rongga. Kerongkong. Manakala huruf ha bulat tu, hamzah ha tu, lepas hamzah tu hamzah ha kan. Huruf ha tu dia makhrajnya di halqum juga, tetapi di pangkal yang paling bawah sekali Ha dan juga hamzah di pangkal. Pangkal kerongkong ataupun halqum kita. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ha tu kena bunyikan rah. Ma. Okey, kat sini nampak tak alif ni, alif kecil. Jadi kat situ alif kecil dia dibaca dengan panjang. Itu mak asli tu, sama dengan kalimah Allah ni. Kalimah Allah ni dia tak ada alif, tapi sebenarnya pada bacaan tu tetap dibaca panjang. Alifnya ada. Tinggal lagi dalam rasam Uthmani tidak ditulis tanda mak asli tu huruf alif. Okey, kita terus. Rahmanirrahim. Nirrahim. Ra ni pun tebal. Ra ni tebal sebabnya baris atas. Ra ni. Kalau ra tu baris bawah, ada condition dia. Tengok ayat sebelumnya apa, selepasnya apa. Jadi kena baca tebal atau nipis bergantung pada keadaan ra tu macam mana. Okey. Jadi kita belajar ringkas saja hari ni. Nak panjang lebar nanti takut tak habis. Okey. Kita ambil yang basic saja dulu. Okey. Kita terus. Ar-Rahman. Ma ni panjang. Nir-Rahim. Bukannya Rahim. Sebab apa? Ha tadi yang pertama. Rah. Ada tanda sukun kan? Mana tadi tanda sukun? Ni tanda sukun. Nampak tak tanda sukun? Tu tanda sukun, tanda mati. Kat sini Rahim tak ada sukun Kat ha ni tak ada sukun. Jadi kita kena baca Rahim. Tadi Rahma. Tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahim salah. Jadi ramai orang tak perasan dan kadang-kadang juga dia dah tahu, kadang-kadang terbabas. Jadi kena betulkan. Kena sebut Ar-Rahim. Rahim. Him. Okey. Him tu pula. Yang ni nampak tak? Ada huruf ya. Ya ni kena baca panjang. Dalam istilah ilmu tajwid, mad tu ada mad asli ada 3 saja. Huruf alif,
waw dan juga ya. Yang tadi dekat yang kita mula-mula jumpa tadi alif kan pada lafzul jalalah tadi, dan juga ar-Rahman. Ar-Rahman ni ada alif, ni ada alif juga kat sini Jadi kat sini ada ya. Jadi kena baca panjang. Okey, ni mat asli. Tapi disebabkan dia berhenti, dia ada wakaf kat sini, dia ada nama yang lebih khusus. Ada nama istimewa bagi Rahim ni. Him tu dinamakan sebagai mad arid li sukun. Mad arid li sukun ni berlaku disebabkan adanya sukun yang mendatang dan sebelumnya itu ada huruf mad. Mim ni, perasan tak huruf mim? Mim ni berbaris bawah asal dia. Kalau kita baca sambung, dia akan dibaca dengan baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam tu. Tapi disebabkan waqaf berhenti, dia sukun yang mendatang, mim ni daripada baris bawah kita terpaksa matikan dia. Sebab itulah dia dinamakan dengan mad arid li sukun. Okey, setakat ni selesai untuk kalimah basmalah pada ayat pertama suratul Fatihah. Okey. Sekali lagi kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak habis. Tak habis lagi hukum tajuk tadi. Okey, Rahim. Tadi mad arid li sukun kat sini. Mad arid li sukun ni dia boleh dibawa dengan 3 wajah bacaan 3 wajah bacaan, sama ada kalau korang nak bawa bacaan 2 harakat panjang pun boleh, 4 harakat panjang pun boleh, 6 harakat pun boleh. Tapi dari segi disiplin bacaan, kalau ayat pertama ni kita dah berhenti 2 harakat, kita buat kat sini pun ayat yang kedua pun 2 harakat juga. Ayat yang ketiga pun kena 2 harakat juga. Ayat yang seterusnya keempat, kelima, keenam dan seterusnya kena buat juga 2 harakat. Perasan tak yang saya bulatkan ni? Jadi semua ni mad arid li sukun lah ni. Mad arid li sukun. Dalam suratul Fatihah 7 ayat ni, 7 tu ujungnya adalah mad arid li sukun. Jadi kalau kita baca 2 ni 2, 2, 2, 2, kalau kita buat 4, 4, 4, 4, 4. Kalau 6, 6, 6, 6. Contoh. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tu. Kalau kata 4, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam tu. Itu 4. Wajah yang ketiga 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dia. Jadi itu contoh bacaan 3 wajah bacaan, iaitu 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat untuk mad arid li sukun. Okey guys, setakat ni boleh faham tak korang? InsyaAllah senang kan? Okey, dah lama dah tak ulang kaji, jadi sampai sini saja. Nanti kita akan sambung di video yang seterusnya pada part yang kedua, biar korang boleh belajar satu-satu tu dengan jelas. Okey, tadi tu kita belajar untuk surah Fatihah ayat yang pertama saja. Okey, jadi insyaAllah mudah-mudahan dapat sesuatu dan kita boleh betulkan bacaan kita dengan bacaan yang lebih baik nanti. Okey, jumpa saja di part yang kedua nanti. Terima kasih kerana menonton. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, soalan, bolehlah komen di ruang di bawah, di ruang komen Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang loceng dan juga like, serta kalau bermanfaat, korang bolehlah share dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.